Didik TV KPM. Dengarkan saja daripada Cikgu Linda Nur. Indahnya karya. Ilham, kau datang tak kira masa. Ada kala tanpa diduga, namun mahal harganya. Karya cetusan idea membawa makna. Makna mendidik masyarakat, didik tersurat dan tersirat, menjauh segala musibat. Karyawan, tulis tintamu menjentik minda, tulis tintamu membuka mata, tulis tintamu menguap rasa. Sastrawan mewarnai koleksi karya, tanpa lelah terus berkarya. Jasamu tetap dikenang sepanjang zaman. Daun palas, daun kelapa. Orang malas rugi sahaja. Sebab tu kita jangan malas-malas. Kita kena sentiasa rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Beliau ini memang cukup hebat. Tak lain tak bukan, kita ada Cikgu Linda. Apa khabar Cikgu Linda? Baik, Alhamdulillah. Akmal, apa khabar? Kabar baik. Semangat itulah yang kita mahukan, Akmal. Betul. Tapi sebelum tu Cikgu, Yep. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu juru bahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan iaitu Cikgu Saundra Devi. Apa khabar Cikgu Saundra Devi? Sehat? Ini dia, beliau akan bersama dengan kita sepanjang kita punya kelas ni, Cikgu. Yep. Cikgu, katanya Cikgu mempunyai 4 orang anak murid yang benar. akan bersama dengan kita. Cikgu Linda, siapakah mereka, Cikgu Linda? Mari saya perkenalkan. Silakan. Okey, baik. Sekarang yang ada pada skrin, yang pertama ialah satu-satunya kumbang. Kumbang di sana. Okey. Muhammad Khalis. Silakan Muhammad Khalis, angkat tangan. Mana? Hai. Okey, baik. Seterusnya Fatihah. Fatihah mana? Fatihah. Hai. Hai. Okey, baik. Dan seterusnya kita tengok ada Dania. Mana Dania? Mana Dania? Hai. Okey, Hai. baik. Dan seterusnya yang terakhir ialah Alia. Alia, anak papa. Hai. Okey. Ini ialah anak-anak murid saya daripada SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Ya, yang mana mereka juga akan belajar bersama-sama dengan kita, Cikgu Linda. Betul. Cikgu Linda, Okey, baik. katanya kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran bahasa Melayu. Tetapi apa kena mengena dengan Cikgu bersajak tadi, Cikgu? Di awal tadi, Cikgu kan gimmicknya semua. Okey, baik. Saya bersajak tadi bercerita pasal karyawan negara, iaitu sastrawan negara. Jadi, solat kita hari ini cerita pasal menghargai sastrawan negara. Ya, jadi saya pasti murid-murid pun dah tak sabar untuk belajar bersama-sama. Ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Linda. Baik, terima kasih Akmal. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar menghargai sastrawan negara. Cerita pasal sastrawan negara, maka kita tidak boleh lari daripada karya yang dihasilkan oleh sastrawan negara. Jadi, indahnya karya. Jadi, karya ni macam mana? Karya ini bermaksud apa? Ada prosa dan juga puisi. Okey. Prosa ini seperti cerpen, drama, novel. Kalau puisi pula, kita ada puisi moden, iaitu sajak. Kita ada puisi tradisional seperti pantun, seloka, gurindam dan juga syair. Baik, itu ialah karya sastra. Dan Akmal tahu tak, yang sebenarnya karya ini banyak dihasilkan oleh pengkarya di negara kita. Dan kalau kita tengok di sini kan, salah satunya karya yang paling popular ialah Ke Makam Bonda.
Kemakam bonda ini siapakah yang menghasilkan ataupun ilham daripada siapa? Iaitu saya perkenalkan sastrawan negara kita, Osman Awang. Akmal tahu tak maksud makam ni? Makam ni dia seperti kubur, cikgu. Ya, betul. Kubur. Ataupun bahasa yang lagi cantik iaitu pusara. Pusara. Makam ini ialah bahasa istana. Tetapi Betul. kenapa dinamakan makam? Sebab tingginya Martabat. bonda kita. Ya. Martabat bonda kita. Maka sajak ini diberikan tajuknya Kemakam Bonda. Akmal nak tahu ke tak apa cerita makam bonda ni? Saya pertama kali, cikgu, mendengar tajuk ini, Sajak ke Makam Bonda. Mari, cikgu. Jom kita pergi. Dan inilah dia sajak ke makam bonda. Okey. Baik. Jadi kita tengok di sini tak jadi. Kita kena mendeklamasikan sajak. Dan kenalah kupas sedikit apa dia punya apa tu? Maksudnya. Ya. Okey, baik. Anak-anak murid saya sudah bersedia tahu Akmal. Jadi siapa nak mulakan dahulu bersajak? Ingat bersajak. Kamu dah berlatih dah kan macam mana intonasi sajak, mendeklamasikan sajak. Jadi siapa nak mulakan dahulu? Angkat tangan. Cikgu, izinkan saya cuba. Okey, silakan Saya Fatihah. izinkan Fatihah Nabila untuk memulakan sajak ini. Okey, tenang-tenang ya. Jangan laju-laju supaya kita faham apa yang ingin kamu sampaikan. Silakan Fatihah. Kami mengunjungi pusara bonda. Sunyi pagi disenari suria. Wangi berseri puspa kemboja. Menyambut kami mewakili bonda. Tegak kami di makam sepi. Lalang-lalang tinggi berdiri. Dua nisan terkapar mati. Hanya papan dimakan bumi. Baiklah. Sajak ini sajak sedih. Betul. Jadi dia kena disampaikan dalam keadaan yang sedih. Intonasinya pun. Jadi tapi intonasi tu pada pendapat saya Fatihah kena jelaskan lagi perkataan Fatihah itu supaya nampak lebih kita dengar tu lebih sedap. Jadi kan Fatihah dah baca. Jadi apa maksudnya Fatihah? Sila ceritakan sedikit dua rangkap ini Fatihah. Okey, maksud untuk rangkap pertama adalah kami menziarahi pusara bonda mereka pada waktu pagi. Kedatangan mereka disambut oleh wangi bunga kemboja, lambang sebagai mewakili bonda. Manakala untuk perenggan kedua adalah mereka berdiri di hadapan pusara. Digambarkan lalang sudah banyak tumbuh sehingga berdiri. Kelihatan batu nisan dan papan telah reput dimakan bumi. Okey, baik. Jelas penerangannya iaitu maksudnya kami ini anak-anak bonda lah yang datang ke makam bonda untuk menziarah makam bonda dan dapat banyak lalang. Mereka datang untuk membersihkan dan menitipkan doa kepada bonda mereka. Baik, Akmal janganlah sedih. Okay. Tak, cikgu. Saya rasa sajak ini memang... sebab kan? itulah dia menusuk kalbu. Belum lagi kita pergi ke yang lain Akmal. Betul, cikgu. Okey, baik. Jom kita teruskan pengajaran. Siapa nak cuba untuk rangkap ketiga dan keempat? Cepat, angkat tangan. Silakan Alia. Okey. Dalam kenangan kami melihat mesra kasih bonda menatap, sedang lena dalam rahap, dua tangan kaku berdakap. Bibir bonda bersih lesu, pernah dulu mengucupi dahiku. Kini kurasakan kasihnya lagi, meski jauh dibatasi bumi. Menusuk kalbu rasanya. Ya. Hampir menitis air mata saya. Jadi, okey Akmal, kita teruskan. Alia, cerita sedikit. Apa maksudnya Alia? Cepat Alia, silakan. Okey, maksud pada rangkap ketiga ialah kami teringat kenangan bersama bonda, iaitu bonda melihat dengan penuh kasih sayang. Namun, Tersekat nampaknya ya. Okey, teruskan Alia. Teruskan Alia. Dan maksud pada rangkap keempat pula, kami teringat bibir bonda yang lesu dan bersih. Bibir bonda yang pernah mengucupi dahi mereka. Mereka merasakan kasih sayang bonda walaupun bonda berada jauh daripada mereka.
Okey, baik. Jadi itulah kupasan daripada Alia. Dan seterusnya kita pergi kepada rangkap seterusnya iaitu rangkap keempat, kelima. Satu, dua, tiga. Kelima dan keenam. Yap. Jadi apa kata, sekejap ya. Kalis ya. Kalis sekejap. Sabar Kalis. Saya nak Kalis kupas dia punya maksud. Saya nak, boleh tak Akmal dengan cepat dan jelas bersajak? Silakan Akmal. Boleh, cikgu. Saya ambil yang, Akmal ambil yang rangkap kelima, saya ambil rangkap keenam. Silakan Akmal. Nisan batu kami tegakkan. Tiada lagi lalang memanjang. Ada doa kami pohonkan. Air mawar kami siramkan. Senyum kemboja menghantar kami meninggalkan makam sepi sendiri. Damailah bonda dalam pengabadian. Insan kerdil menghadap Tuhan. Baik, silakan Kalis. Kupas sedikit maksud sajak itu. Okey, maksud dari rangkap ke-6 dari sajak itu ialah batu nisan ditegakkan dan lalang ditebas. Mereka berdoa untuk bonda dan menyiram air mawar di atas pusara bonda. Dan rangkap yang ke-6 ialah mereka pulang dan meninggalkan pusara bonda. Mereka berdoa supaya bonda damai di alam abadi, iaitu bonda insan kerdil yang menghadap Tuhan. Sekian. Okey, baik. Sekian. Wah, di sini dia ada sekian tu. Sekian, terima kasih. Ya. Okey, baik. Rangkap terakhir. Kita bukalah kepada siapa? Nak cuba rangkap terakhir? Satu rangkap terakhir. Silakan Dania. Siapa tu? Oh, Dania. Dania. Silakan Dania. Silakan Dania. Okey. Dania. Pada sama bonda melahirkan. Kasih bonda tiada sempadan. Kemuncak murni kemuliaan insan. Okey. Itu dia. Penuh penghayatan, cikgu, bacaannya. Okey, baik. Apa maksud dia, Alia? Cepat, Alia. Silakan, cepat. Maksud kepada rangkap terakhir ialah anak berbakti kepada ibunya. Namun tidak sama dengan bakti bonda yang melahirkan mereka. Kasih sayang bonda tiada sempadan dan kasih bonda menjadi lambang kepada kemuliaan seorang insan. Kemuliaan seorang insan, seorang ibu, ya. Jadi bermaksud di sini kita haruslah menghargai jasa ibu kita. Jadi apabila kita dah baca pelbagai rentak, pelbagai cara yang sebenarnya sajak ini tak kisah disampaikan dengan apa saja nada, janji nadanya sedih sebab ini cerita pasal ke makam bonda. Dan sebelum kita cerita semua ni yang sebenarnya mesti ada nilainya, Akmal. Betul. Jadi anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia, apa nilai yang terdapat dalam sajak ke makam bonda ini? Ya. Silakan, siapa nak cuba? Cikgu, izinkan saya. Silakan. Nilai yang terdapat dalam sajak ialah nilai kasih sayang. Contohnya, bonda atau ibu sangat menyayangi anak-anaknya. Bonda selalu mengucup dahi anaknya. Selain itu, dalam sajak ini digambarkan kasih sayang bonda tiada sempadan. Itu je saja, cikgu. Okey, bagus. Maksudnya, bonda ini sangat menyayangi anaknya, mengucup dahi anaknya. Bila saya dengar Fatihah sebut tadi, saya teringat balik bagaimana ibu saya mengucup dahi saya. Akmal pernah tak merasai pengalaman sebegitu? Ya, cikgu. Jadi Saya anak ibu, cikgu. anak ibu, ya, betul. Anak ibu, betul. Jadi maksudnya sajak ini yang sebenarnya sangat memberi kesan kepada sesiapa yang mendengar dan juga membacanya. Sebab sajak ni, Akmal, pernah kita masukkan, Kementerian Pendidikan masukkan dalam buku teks bahasa Melayu menengah rendah suatu ketika dahulu untuk dikaji dan untuk difahami oleh generasi hari ini. Kita harus menghargai jasa kedua ibu bapa kita. Itu nilai pertama, Akmal. Ada lagi? Ada siapa lagi nak cuba? Apa nilai yang terdapat dalam sajak ini? Cikgu, saya nak cuba. Okey, silakan. Pada pandangan saya, nilai yang terdapat dalam sajak ini ialah nilai menghargai jasa. Anak-anak bonda datang menziarahi pusara bonda dan membersihkan pusara bonda serta berdoa tentang kesejahteraan bonda di alam abadi.
Okey. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, jadi kat situ karya Osman Awang ini memang memberi kesan kepada kita apabila membacanya. Dan Ya. apa pun Akmal, kita haruslah menghargai dan mengingati jasa ibu kita. Jadi saya serahkan kepada Akmal. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Linda. Saya nak pergi call ibu bapa saya dulu, Cikgu. Boleh. Tapi sambil-sambil itu anda jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Mak, Akmal rindu. Mak. Didik TV KPM